lebih 600 juta ringgit untuk 185 inisiatif. 500,000 sawan bakal mendapat manfaat. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Anda bersama saya Nur Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan. Pada pertemuan itu, beliau dan Balakrishnan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu dua hala serta serantau yang menjadi kepentingan bersama. Menerusi laman Facebook rasmi, Datuk Seri Anwar berkata ketika pertemuan beliau telah menyatakan hasrat untuk memberi tumpuan kepada ekonomi dan bersama mencapai kemajuan dalam menyelesaikan isu-isu dua hala yang tertunggak secara komprehensif. Balakrishnan berada di Malaysia sempena lawatan rasmi 4 hari mulai Ahad hingga Rabu ini. Semalam, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Balakrishnan di Istana Negara. Pada hari sama, Balakrishnan turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan kedua-dua pemimpin memperakui hubungan erat yang telah lama terjalin antara Malaysia dan Singapura. Negara boleh melakukan penjimatan sehingga 10 bilion ringgit jika tiada kebocoran dalam sistem perolehan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kebocoran boleh dihentikan sekiranya amalan rasuah dibanteras di semua peringkat. Ini termasuk mengubah cara lama iaitu tanpa campur tangan politik atau kepentingan peniaga besar dalam perolehan kerajaan. Kita mengalami kebocoran yang tinggi. Dalam hampir belum 2 bulan saya di Kementerian Kewangan, saya boleh kenal pasti 3-4 bilion ringgit yang boleh diselamatkan, yang bocor kepada parti ataupun tokoh-tokoh politik. Saya ingat boleh cecah mungkin 10 bilion ringgit daripada kebocoran yang terus-menerus berlaku dalam sistem perolehan kita. Datuk Seri Anwar berucap pada Majlis Dialog Belanjawan 2023 bertema Membangun Malaysia Madani di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata daripada pengalamannya ketirisan dapat dikurangkan sekiranya urusan perolehan diserahkan kepada pihak yang berupaya dalam isu seperti banjir atau pembelian senjata. Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada 24 Februari ini mengambil pendekatan yang realistik dengan mengambil kira keadaan ekonomi serta pandangan politik. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan memberikan tumpuan terhadap sektor perkhidmatan, antaranya teknologi hijau, ekonomi digital dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Dasar kerajaan juga perlu fokus untuk meningkatkan keupayaan sektor PKS kerana ia tunggak kepada ekonomi negara. Kalau dari segi dasar kerajaan harus lebih tertumpu untuk mengupayakan IKS ini. Kerana bidang ini punya potensi besar dan melibatkan jumlah pekerja yang besar. Dan mengajak mereka, mengangkat keupayaan mereka untuk bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Pengisytiharan aset oleh Menteri Kabinet perlu dibuat dengan bertanggungjawab dan telus, bukan hanya sekadar gimik politik. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim berbincangan dengan pelbagai agensi termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dibuat untuk menjadikan proses pengisytiharan itu lebih telus. You can't find people having hundreds of millions of ringgit and still declaring 11 million or 12.
So I think what we need to do is to make sure that the parameters are clear. Datuk Seri Anwar menyifatkan ia satu perkara mengejutkan apabila beberapa pengisytiharan pemilikan tidak mencerminkan kekayaan sebenar seseorang selepas dilihat angka dan fail yang ada. Sejajar konsep Malaysia Madani, pelbagai program menari akan dirangka dalam usaha memupuk masyarakat bertamadun serta menyemarakkan semangat perpaduan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata kementeriannya akan mempromosi serta memberi pemahaman terhadap konsep Malaysia Madani yang diilhamkan Perdana Menteri. Langkah pertama kita akan membuat, of course, kita akan membuat macam saya katakan tadi, program yang besar-besaran towards this masyarakat Madani. Seperti kita katakan tadi, kita akan mengadakan program Minggu Perpaduan di seluruh Malaysia, akan bermula bulan Mei di Sarawak, dan dalam program ini, of course, banyak agensi yang akan terlibat, kementerian-kementerian yang akan terlibat yang relevan seperti pendidikan, health, wanita, youth. Semua these are very relevant kementerian yang ada direct program-program atau aktivitas yang lebih kurang sama dengan kita lah untuk kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat tahun 2023 bersama Menteri Perpaduan Negara di Dewan Teterat Wisma Negeri Seremban. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP mohon peruntukan RM666 juta menerusi belanjawan 2023. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata peruntukan tersebut bagi tujuan pelaksanaan lebih 185 inisiatif yang bakal memanfaatkan lebih 500,000 usahawan dan bakal usahawan. Sesi konsultasi akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan selain pihak berkepentingan dalam masa terdekat untuk memperincikan perkara tersebut. 185 program dan projek yang kita mahu laksanakan untuk usahawan kita, dan semua itu bergantung kepada bajet yang kita terima daripada Kementerian Keuangan. Yang tadi itu yang kita kemukakan 666 juta untuk membiayai program-program kita. Dato' Iwan ditemui pada Majlis Amanat Menteri KUSKOP di Ibu Negara. Dalam majlis ini, beliau turut melancarkan Pelan Strategik KUSKOP 2023 bertemakan berdaya maju, transformatif dan responsif. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa berhasrat untuk meningkatkan lagi sumbangannya di bawah program pembekalan barangan asas 100 bagi membantu kerajaan menangani isu kos sara hidup. Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah menyatakan gerakan koperasi menyasarkan untuk meningkatkan nilai transaksi di bawah program berkenaan daripada lebih 12 juta ringgit kepada 300 juta ringgit untuk tahun 2023. Menteri sebenarnya sebut tadi, dia minta supaya koperasi sebagai efek, Angkasa sebagai efek koperasi membantu khususnya rakyat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Maksud dia percaya bahawa koperasi boleh meningkatkan pendapatan orang ramai melalui gerakan koperasi. Dan dalam konteks dan dalam masa sama juga dia mengharapkan dia mengiktiraf peranan Angkasa yang selama ini bersama-sama dengan kerajaan menyumbang peranan ke arah untuk membantu kerajaan mengurangkan kos sara hidup. Datuk Seri Dr. Abdul Fattah menyatakannya selepas menerima lawatan rasmi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Iwan Benedict di Wisma Ungku Aziz, Kelana Jaya.
Saudara, bermula tengah malam ini, had laju jalan persekutuan dan jalan negeri di seluruh negara dikurangkan 10 km sejam. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pewartawan berkuat kuasa sehingga 27 Januari sempena musim perayaan Tahun Baharu Cina. Langkah itu diambil bagi meningkatkan keselamatan dan mengurangkan risiko kemalangan jalan raya yang kerap kali berlaku pada musim perayaan. 3.8 juta kenderaan dijangka berada di jalan raya sepanjang cuti perayaan Tahun Baharu Cina bermula hujung minggu ini. Sementara itu, beliau turut mengambil maklum rungutan pengguna lebuh raya mengenai isu lorong teknologi identifikasi frekuensi radio RFID. Ia bukan kita buat sewenang-wenang sesuka hati. Ia berdasarkan kepada kajian dan kita melihat bagaimana volume trafik yang nak menggunakan lorong itu, dan sebab sekarang masih ada 67% ya menggunakan touch and go. Kalau kita ambil lorong touch and go ni bagi kepada RFID, kita akan mungkin menyukakan lebih ramai lagi masih menggunakan touch and go ya. Tapi kita memang menjurus kepada RFID lah. Sebab itu kita ada multi lane fast flow nanti. Bercakap dalam sidang media, Majlis Pelancaran Ops Bersepadu dan Kempen Keselamatan Jalan Raya bersempena perayaan Tahun Baharu Cina Peringkat Kebangsaan 2023. BYD berjaya menyerahkan 100 unit pertama kenderaan utility sukan SUV elektrik sepenuhnya atau 3 kepada pelanggan di Malaysia. Pengedar eksklusif rasmi kenderaan BYD, Sime Darby Motors, sudah menerima kira-kira 1,000 tempahan atau 3 dalam tempoh hanya 10 hari selepas pelancaran. Melalui kenyataan, Pengarah Urusan Peruncitan dan Pengedaran Sime Darby Motors Malaysia, Jeffrey Gunn berkata pihaknya akan berusaha untuk menampung permintaan yang semakin meningkat sekaligus menyokong aspirasi negara ke arah mencapai mobiliti karbon rendah. Pihaknya juga akan mempercepatkan penggunaan EV di Malaysia dan sentiasa membawa inovasi menarik ke dalam pasaran negara. BYD Atto 3 dilancarkan Disember lalu yang mengandungi ciri-ciri canggih dan menawarkan keupayaan bateri yang cemerlang untuk bergerak sejauh 480 km dengan sekali cas. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menetapkan 7 fokus utama pada tahun 2023 melalui pendekatan berteraskan komuniti dan kerjasama dalam sains, teknologi dan inovasi STI bagi menyelesaikan masalah rakyat dan negara. Menterinya Chang Lee Kang berkata ia melibatkan pemajuan model pembangunan sistem pencegahan ancaman bencana alam, kesihatan dan bekalan makanan negara. 6 lagi fokus lain yang ditetapkan ialah pembangunan sistem pintar untuk komuniti bandar luar, bandar terhubung, pelaksanaan inovasi sosial berteras akar umbi dan teknologi tempatan serta penyelesaian cabaran industri dan kerajaan melalui MYH Hackathon. Menggunakan sains dan teknologi untuk membantu negara dan rakyat untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Because no point kalau kita ada teknologi yang canggih tapi kita tidak dapat menyelesaikan masalah negara ataupun rakyat. So itu adalah gist of it. Gist of what I've spoken in Majlis Amanat tadi lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan Majlis Amanat Menteri MOSTI di Ibu Negara. Pengiktirafan kepada teknologi tempatan di dalam perolehan kerajaan melalui program MySTI, pembangunan dan pengaplikasian teknologi termaju seperti nanoteknologi dan robotik. Bagi memperkukuh pembangunan bakat sains dan teknologi, MOSTI turut menetapkan program Upskill for Deep Tech and Future Skills untuk meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara.
Sebanyak 444 aduan berkaitan media baharu diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC setakat pertengahan bulan ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyifatkan jumlah itu membimbangkan. MCMC kini bertindak proaktif merancang untuk perkasa program dan aktiviti berkaitan penularan maklumat palsu, tuturan kebencian dan penipuan dalam talian. Inisiatif Klik dengan bijak KDB yang dibangunkan sejak 2012 juga akan dipertingkat untuk meluaskan capaian audiens kepada pelbagai peringkat umur dan latar belakang. Saya lihat mungkin kita perlu kembang luaskan lagi, terutama di kawasan-kawasan kampung, luar bandar. Bila masa mereka mula mendapat capaian internet, akses, kita nak pastikan mereka tidak menjadi mangsa scam contohnya, ataupun termakan dengan fitnah berita palsu contohnya. Dan kita tak nak bully cyber dan juga pengantunan kanak-kanak. Ya, ini juga kita nak pastikan ya tidak berlaku. Jadi ini adalah selaras dengan usaha kita sediakan prasarana dan kita juga tunjukkan apakah cara yang terbaik untuk menggunakan prasarana internet ini dengan bijak. Tambahnya, beliau memberi sokongan penuh terhadap inisiatif KDB yang memberi kesedaran serta pendidikan mengenai penggunaan internet yang positif, produktif dan bertanggungjawab. Beliau ditemui selepas melancarkan ulang tahun ke-10 Klik dengan bijak KDB di Cyberjaya. Turut hadir Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital Datuk Seri Muhammad Mentek. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Kita mahu ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Menjadi agama itu bukan bahan dakwah yang membawa kasih sayang dan hikmah, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Bersua kembali. Saudara, 3 lagi mangsa pemerdagangan manusia dan sindiket penipuan pekerjaan di Mayadwadi, Myanmar berjaya dibawa pulang ke tanah air hasil kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM dan Kedutaan Besar Malaysia di Thailand. Kesemua mereka tiba di KLIA kira-kira pukul 11.55 pagi diiringi Exco Pahang Sim Chon Siang. Usaha menyelamatkan kali ini turut mendapat bantuan kerajaan Thailand berikutan kesukaran yang dihadapi untuk membawa keluar mangsa. Semakin susah kita nak ambil orang dari Myanmar, okey? Sebab sindiket ini KK Garden sekarang ada 4. Okey, sudah dibangunkan kawasan tu dah jadi 4 kawasan. So sekarang dia akan sorok, bila dia tahu kita nak ambil ni budak, dia akan sorok ni budak. 2 mangsa melibatkan lelaki berusia 26 tahun dan remaja perempuan 19 tahun. Kononnya ditawarkan bekerja di sebuah syarikat saham di Thailand dengan bayaran RM4,000. Namun mereka menyedari telah ditipu oleh sindiket setelah diseruduk masuk ke Myanmar. Seorang lagi mangsa lelaki berusia 33 tahun yang berjaya melarikan diri ke Thailand turut dibawa pulang. Dia cakap ada nak pergi Thailand. Okey, Thailand. Thailand. Ada kerja forex. Lepas tu saya pergi, tiba-tiba makin jauh. Masa tu nak buat pasport. Saya dah ada pasport, lepas tu nak buat. Lepas tu dia cakap tergesa-gesa gerak je, boleh masuk golok. Adalah macam bila leader panggil tu adalah rasa terketar sikit, dia macam takut. Sebab bila selalu kena denda tu dia rasa macam takut lah, takut kena denda ke kenapa kan, tu yang kita mungkin takut.
Polis akan melakukan siasatan menyeluruh berkaitan insiden samun wang tunai bantuan awal persekolahan yang melibatkan seorang guru besar di Pekan Semenyih Isnin lalu. Ini bertujuan mengenal pasti sekiranya terdapat unsur-unsur kecuaian atau pembabitan orang dalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata, guru besar berkenaan telah memberi kenyataan bagi membantu siasatan. Pihak polis turut meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian bagi mengenal pasti individu yang keluar dan masuk dari bank tersebut. Kita tengok daripada semua angle lah. Kemungkinan ada orang dalam ataupun ada kecuaian ataupun ada unsur-unsur lain lah. Kita akan siasat dari semua segi. Takat ni dia kata dia dah 10 tahun di sekolah tu. Dan sebelum ni dia buat tak ada berlaku apa-apa. Itu alasan yang dibagilah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan Ops Selamat 1913 sempena Tahun Baru Cina 2023 peringkat ibu pejabat polis daerah. Isnin lalu, seorang guru besar dilaporkan disamun selepas mengeluarkan wang tunai bagi bantuan awal persekolahan berjumlah RM109,000 di Beranang, Selangor. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Kelantan memberi jaminan bekalan bahan mentah mencukupi sempena skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina 2023. KPDN Kelantan sentiasa melakukan pemantauan dan para peniaga juga diingatkan untuk memastikan bekalan tersebut tidak terputus. Pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail berkata, sempena Tahun Baharu Cina ini, 5 jenis barangan dikategorikan di bawah skim harga maksimum bermula 15 hingga 29 Januari ini. Untuk pemantauan harga skim musim perayaan akan bermula pada 15 hari bulan, bermula pada 15 hari bulan hinggalah 29 hari bulan. Ada 8 item, 8 item yang terlibat. Kalau saya boleh sebut yang ada di negeri Kelantan, ada 5 item sahaja. Kubis bulat import, ubi kentang import, bawang putih, ikan bawal putih dan juga udang putih. Dekat ni bahan bekalan alhamdulillah masih mencukupi lagi. Kita tidak menerima apa-apa aduan daripada pasar raya bahawa bekalan tidak mencukupi dan kita masih boleh kawal lagi lah sehingga sekarang. Beliau melakukan pemantauan ke atas pengilang minyak masak subsidi cap cincin di Bandar Utama Gua Musang, Kelantan. Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP mengagihkan bantuan pendidikan sebanyak RM30.8 juta tahun lalu. Agihan bantuan itu meliputi institusi pendidikan Islam termasuk Sekolah Agama Rakyat SAR, Mahat Tahfiz, Sekolah Menengah Agama Pahang dan Dermasiswa di Pahang. Ketua Pegawai Eksekutif MUIP, Dato' Ahmad Hairi Husin berkata, agihan skim bantuan itu bagi melancarkan lagi aktiviti pendidikan agama seiring dengan keperluan semasa. Allah diharapkan dengan agihan bantuan zakat yang disalurkan ini akan dapat membantu pihak sekolah meneruskan tanggungjawab pendidikan dalam suasana pembelajaran yang lebih holistik serta memperkasakan pendidikan agama Islam berteraskan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berucap pada majlis agihan zakat kepada institusi pendidikan negeri Pahang yang disempurnakan oleh timbalan yang dipertua MUIP Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menjelang Sukan C dan Sukan Asia pada tahun ini, Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM melakukan rombakan lebih 50% terhadap struktur kejurulatihan dan pemain kebangsaan bagi menghadapi dua tamasya penting itu. Perkara tersebut dimaklumkan Presidennya Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Tambah Datuk Muhammad Sumali, minggu lalu cadangan nama jurulatih dan pemain telah diserahkan kepada Majlis Sukan Negara sebelum diputuskan pada mesyuarat jawatankuasa kerja hujung bulan ini. Rombakan baru kejurulatihan telah pun kita hantar cadangan dan juga pemain-pemain. MSN akan mungkin membuat kontrak yang baru dan PSM pun dah menghantar
beberapa hari yang lalu cadangan jurulatih, cadangan pemain yang untuk kontrak yang baru. Beliau ditemui pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Universiti Teknologi Mara UiTM, Muizzah Education Group Sdn Bhd dan Persatuan Pengusaha dan Penggerak Industri Drone MyDrone. Konfederasi Hoki Malaysia KHM bercadang mendapatkan khidmat pakar pukulan sudut penalti sebagai usaha meningkatkan ketajaman teknik pemain Speedy Tigers menjaringkan gol. Menurut Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal, cadangan akan dibentangkan pada mesyuarat Lembaga Eksekutif KHM 29 Januari ini. Jelas beliau, kegagalan pemain memanfaatkan peluang daripada pukulan sudut penalti merupakan masalah utama yang sering membelenggu skuad kebangsaan sejak kebelakangan ini, termasuk ketika aksi pada Piala Dunia 2023. Contoh kita semalam kita telah dapat hampir 14 penalti, sudut penalti, tapi kalau boleh katakan satu pun tak masuk, kecuali satu yang rebound tu, dan saya rasa itu tak boleh dikira sebagai penalti lah. Bila rebound, lepas tu Syafiq Sumantri telah masukkan bola dalam gawang. So kita nampak kalau katalah penalti corner ni kita dapat master dan kita dapat masukkan gol, saya rasa the score would have been totally different. We would have been at least 7-2, 8-2. Sama dengan Holland juga. Dengan Holland pun bila kita bermain, kita telah dapat beberapa penalti corner. So if we actually put the balls in, we would have actually lost maybe like 4-2 or so, and we could even draw the game. Beliau turut memaklumkan tenaga pakar yang bakal dibawa masuk itu akan berkhidmat secara separuh masa bagi berkongsi tips dan pengetahuan luas mereka kepada barisan kejurulatihan serta pemain negara. Dalam pada itu, jurulatih skuad hoki kebangsaan A. Arul Selvaraj memuji usaha pemain yang mempamerkan komitmen tinggi untuk bangkit menupaskan Chile pada aksi kedua kumpulan C Hoki Piala Dunia di India semalam. Dalam perlawanan tersebut, Malaysia menang dengan keputusan 3-2. Menurut Arul, kemenangan tersebut penting dalam menyalakan impian pasukan Mara ke peringkat seterusnya. Jelas Arul, pada sesi latihan esok, pasukan akan cuba untuk memperbaiki beberapa kelemahan, terutama berkaitan pukulan sudut penalti. Pendapat saya, walaupun kita memberi 2 gol untuk pasukan Chile daripada field goal dan juga penalti corner, kita melakukan dengan tactical disiplin yang tinggi. Kalau kita continue bermain dengan tactical disiplin tinggi, saya pasti akan kita maju ke depan lagi. Kita akan gunakan sesi latihan itu untuk kita finalize taktik yang kita ingin bermain untuk pasukan New Zealand, dan juga kita akan fokus sedikit sebanyak dari segi attacking penalty corners kita. Ketika ini, Belanda kekal memimpin carta kumpulan C dengan 6 mata selepas menang bergaya 4-0 menewaskan New Zealand semalam. New Zealand yang mengumpul 3 mata kini berada di tempat kedua, diikuti Malaysia di tempat ketiga juga dengan 3 mata, manakala Chile di kedudukan tercorot tanpa sebarang mata. Mengikut format kejohanan, juara kumpulan akan terus mara ke suku akhir, manakala pasukan di tempat kedua dan ketiga akan beraksi menentang pasukan kumpulan D pada pusingan kalah mati untuk slot ke suku akhir. Jangan lupa saksikan 44 perlawanan siaran langsung hoki lelaki Piala Dunia 2023. Eksklusif di saluran Sukan RTM dan OK. Berikan sokongan padu anda kepada Speedy Tigers. RTM, sukan untuk semua. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Salam perpaduan dan selamat beristirahat.